Ini kali pertama saya berceramah. Bukan saja saya ingat kali pertama saya berceramah di Tumpat kot. Ini dalam Parlimen Tumpat lah. Ini kali pertama berceramah di Parlimen Tumpat. Tapi kali pertama juga saya kena makan pulut kuning sebelum berceramah. Kita memang sedang dalam musim pilihan raya, insya-Allah. Dan saudara-saudari akan dengar banyak perkara. Sebaiknya kita gunakan tempoh 4 minggu yang akan datang ini, terutamanya kepada yang akan mengundi, untuk jadi pedoman dan maklumat kepada saudara-saudari, kerana keputusan mengundi ini ialah keputusan yang penting. Saya bagi contoh tadi Abang yang cerita pasal tanah tadi tak? Saya nak ikut juga cerita pala lutut. Tapi tak boleh, tak menjadi. Saya asal Pantai Timur, lahir di Besut, jadi banyak, sebenarnya 3 suku darah Kelantan lah. 1 suku darah Terengganu, tapi saya banyak habiskan masa di luar. Maksudnya luar Pantai Timur. Jadi kalau saya cuba cakap Kelantan, tak faham lah. Cuma saya nak sambung yang abang cerita tadi pasal pengambilan tanah. Saya tak tahu secara terperinci lah tentang maklumat dan sebagainya. Cuma pengalaman saya sebelum ini, semasa saya menjadi CEO di Pejabat Ekonomi Negeri Selangor, lama dah, 10-13 tahun lepas. Pengalaman saya di swasta juga, dan sekarang ini pengalaman di Kerajaan Persekutuan. Kita memang ada Akta Pengambilan Tanah 1960. Tapi tujuan akta ini dibuat ialah untuk memastikan bahawa sebarang tindakan kerajaan mengambil tanah itu adalah langkah terakhir untuk membina kemudahan kepada rakyat. Jadi memang ada kategori dia untuk kemudahan awam ataupun untuk tujuan ekonomi. Cuma saya beritahu kepada abang tadi, pengalaman saya lah, kalau sesuatu pengambilan tanah itu dibuat tanpa dinilai secara terperinci bahawa itu adalah langkah akhir yang perlu diambil oleh kerajaan negeri, apabila dicabar di mahkamah, maka selalunya lah kerajaan kalah. Dan kerajaan negeri lah akan kena bayar balik kepada pemilik tanah, pampasan dan sebagainya. Jadi mungkin bagi mereka di sini yang terlibat dengan pengambilan tanah itu, kalau ingin diambil tindakan mahkamah dan sebagainya, itu adalah hak masing-masing. Cuma dalam konteks kita nak mengundi kerajaan negeri, elakkan satu perkara. Saya dah lihat baik di Selangor, baik di negeri-negeri lain, bila dia ambil tanah, dia tak beritahu liability ataupun beban kepada kerajaan kalau dicabar di mahkamah, kerana beban itu akan ditanggung dan dibayar. Dan banyak kerajaan-kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan pun daripada berpuluh-puluh tahun yang lepas membayar berbilion-bilion balik pampasan kepada rakyat apabila akta pengambilan tanah itu digunakan untuk mengambil tanah dengan wewenangnya. Jadi beban kepada kerajaan negeri, kalau kerajaan PAS rasa oleh kerana dia dah lama mentadbir dan dia rasa dia akan menang balik lepas ini, kalau sebarang pengambilan tanah itu dicabar di mahkamah dan kalah, dalam keadaan kerajaan negeri memang tak ada duit, maka yang akan menjadi mangsa bukan saja orang yang diambil tanah itu kerana dia kena pergi sampai ke mahkamah nak ambil balik tanah dia. Dia akan memangsakan keseluruhan rakyat negeri Kelantan, kerana akhirnya wang kerajaan negeri yang memang tak ada tu, dia kena bayar kepada pampasan dan sebagainya. Saya mula dengan yang itu kerana saya ingat itu titik yang baik untuk saya sebut soal memilih kerajaan ini. Dia sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Kebanyakan orang yang dalam PKR lah, banyak yang hadir daripada kawan-kawan Pakatan Harapan malam ni daripada PKR.
20 tahun lepas, kami sebahagian besarnya bukan orang politik. Saya masa mula-mula menjadi anggota PKR tahun 1999, saya tak ada kat Malaysia pun. Saya accountant bekerja dekat London, daripada London. Satu-satunya sebab sebahagian besar daripada kami, termasuklah Akmal tadi, termasuklah Nick tadi, kita semua profesional. Yang ada yang accountant, ada lawyer, Akmal actuary. Sebabnya ialah kerana kita tahu, apabila kita tinggalkan politik ini kepada orang-orang yang tidak berkemahiran, dia tak ada ilmu pentadbiran, dia guna emosi semata-mata kerana politik ini dilihat sebagai jawatan dan kedudukan sebagai kerjaya dia. Akhirnya yang menanggung itu adalah rakyat, kerana setiap tindakan kerajaan, masa dia buat dia umum, masa dia kalah dan dia kena bayar pampasan, dia tak sebut kepada orang. Dan itu sebenarnya berlaku di setiap negeri dan setiap pentadbiran-pentadbiran yang ada sekarang. Baik. Sebab itu, kalau soal Kelantan ini, kalau kami daripada PKR ni sebenarnya, kalau pakcik-makcik fikir kan, apalah guna kami nak sibuk-sibuk ni. Saya semalam di Singapura, mula 6.30 pagi, habis 2 pagi. Ambil kapal terbang, kemudian ambil kapal terbang, datang balik ke Kelantan hari ini, daripada pukul 12 tengah hari sampai sekarang. Sebab tu saya tak peduli dah nak pakai cantik ke apa. Dia kira bila zaman kempen ni pakai paling selesa. Dan zaman kempen bila kita akan jadi gemuk, sebab tak ada masa ni, tidur pun tak sempat semua. Peraturan dia pakai baju hitam sebab nampak tak gemuk. Orang macam kami lah, tambah ialah lepas pilihan raya yang lepas, sebahagian daripada kami ada jawatan dalam kerajaan dan sebagainya. Sebenarnya apalah susah-susah untuk kita ambil peduli tentang Kelantan, untuk PKR dan Pakatan. Sebab kami tak pernah menang satu kursi pun, hilang deposit sepanjang masa di sini. Dan pengaruh kami itu pengaruh yang besar di pantai barat, di negeri-negeri yang paling kaya, yang mudah buat kerja. Tapi sebab kita juga tahu bahawa dalam semua negeri yang ada di Semenanjung ini, sebenarnya yang paling terkesan akibat pentadbiran yang lemah ialah negeri Kelantan. Kelantan adalah negeri yang paling miskin. Kelantan juga orang miskin yang paling ramai. Dan perkara ini tidak pernah berubah daripada itu. Saya sebut ini bukan sebab saya nak hina ke. Miskin ini adalah orang yang kita perlu sayang. Miskin adalah tanggungjawab bersama kita. Dan sekarang ini tambah jadi tanggungjawab saya, kerana Kementerian Ekonomi, kementerian saya, adalah kementerian yang main peranan paling besar untuk basmi kemiskinan. Sebab itu juga saya datang ke Kelantan. Kerana kalau tidak ada tambah baik dengan pentadbiran kerajaan negeri, buatlah macam mana pun saudara-saudari, Kelantan akan terus ketinggalan. Jadi dia bukan soal kalau kita kena pertahankan kerajaan Islam. Saya sebenarnya tak ada masalah sebenarnya parti mana-mana. Kamu nak berkempen, kempen. Dulu, zaman dulu-dulu, media kita tidak terbuka. Nak kempen pun susah. Sekarang terbuka. Kempen semua. Tapi kita nak pastikan bahawa persaingan di antara parti-parti politik itu mestilah dia berkisar kepada perkara-perkara yang akhirnya menaikkan kehidupan rakyat seharian. Apa guna kita masuk pilihan raya setiap 5 tahun? Ahli politik kempen separuh mati. Rakyat keluar masuk, dengar ceramah. Akhirnya 5 tahun kemudian, makin teruk keadaan. Buat lagi 5 tahun. Macam itu baik tak payah buat pilihan raya. Sama saja. Sebab itu, kali ini, pengundi-pengundi di Kelantan daripada yang muda sampai ketua, saya nak bagi satu cabaran. Kempen kami daripada sekarang sampailah hari mengundi, kami nak minta pengundi-pengundi di Kelantan fikir satu perkara saja. Faktanya, betul ke tidak bahawa kehidupan pengundi di Kelantan ini lebih teruk daripada negeri lain? Betul ke tidak?
Betul ke tidak, sepanjang hampir semua tak masuk daripada merdeka, hanya tahun 78 hingga 1990 saja yang Kelantan ini tidak ditadbir oleh parti selain daripada parti PAS. Betul ke tidak? Betul ke tidak? Oh, yang ini orang tak jawab ni sebab orang tak tahu mungkin. Jadi saya beritahu. Sebenarnya, setiap kali, setiap tahun, marilah kerajaan persekutuan yang mana pun, peruntukan yang diberikan kepada negeri Kelantan ini antara yang paling tinggi tiap-tiap tahun, saudara-saudari. Kalau sebelum ini menteri tak beritahu, ini kerja saya. Saya menteri ekonomi yang merancang dan meluluskan peruntukan projek-projek. Dan bila saya tengok dari setahun ke setahun, saya pun terkejut. Sebenarnya, peruntukan yang diberikan kepada negeri Kelantan ini, atas sebab negeri Kelantan adalah negeri yang paling miskin di Malaysia, peruntukan daripada kerajaan persekutuan itu memang setahun demi setahun demi setahun memang tinggi. Tapi isu dia ialah, kalaulah kita ada kerajaan negeri yang fokus dia ialah politik, yang fokus dia ialah menggunakan sumber yang ada itu untuk membina kekuatan politik supaya dia boleh menang dari satu penggal ke satu penggal. Tiba-tiba bila sampai soal rakyat, dia kata Ambon ni bukan salah Ambon ni, salah KJL Kuala Lumpur. Sampai bila-bila saudara-saudari, macam inilah keadaan di Kelantan. Saya bagi contoh, soal air. Tadi abang cakap pasal tanah lah. Ni soal air. Pernah ke tidak saudara-saudari dengar sebelum ini saya cerita pasal air ataupun kritik kerajaan negeri Kelantan pasal air? Saya tak pernah. Tengoklah di media sosial saya ke, soal air di Kelantan ini orang buat macam-macam konten dekat social media. Saya tak pernah komen, saya tak pernah letak sebab saya tak tahu sebelum ini. Kalau saya tak ada fakta itu, saya tak tahu, saya selalunya tak komen lah. Sekarang ini soal air ini adalah tanggungjawab saya dan juga saudara Nick. Sebab saudara Nick, kementerian dia yang bertanggungjawab soal kemudahan air. Kementerian saya ialah kementerian yang meluluskan sebarang peruntukan untuk pembangunan, termasuklah soal air. Baik, Sebelum ini saya tak tahu apa sebenarnya. Saya pun percayalah betul lah kot. Sebab PAS mentadbir negeri Kelantan ni lama, jadi memang kerajaan persekutuan tak bagilah duit kepada Kelantan ni. Jadi saya duk percaya sebenarnya. Sehinggalah saya pergi ke mesyuarat. Ini mesyuarat peringkat tertinggi yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri, wakil daripada kerajaan Kelantan, kemudian di peringkat kerajaan persekutuan, pengurusi dia Perdana Menteri, kemudian saya, kemudian Nick. Masa itulah saya tahu, saya tertengok sendiri, saya kata sebenarnya ini bukan soal peruntukan. Ini soal bagi alasan. Sebab bila kita tengok, kerajaan negeri Kelantan membentangkan, yang ini yang kita perlukan daripada kerajaan persekutuan. Sebab Perdana Menteri, Saudara Anwar dah sebut, kita walau negeri bertentangan macam mana pun, soal air ini adalah soal kebajikan rakyat. Kita kena tolong semua. PM biasalah kalau ikut dia habis dia nak tolong. Kucing pun dia nak tolong. Jadi dia kata tak bolehlah kita biarkan di Kelantan itu soal air ni tak terjaga. Dia pun bagilah mesyuarat dan dia bagi tawaran bahawa kerajaan persekutuan akan bantu kerajaan Kelantan untuk baiki kemudahan air. Cuma ialah selalunya keadaan macam itulah. Perdana Menteri kemudian minta kementerian-kementerian yang terbabit untuk buat homework lah, tengok. Jadi kementerian terbabit itu ni dari segi engineering dan dari segi mengukur perkara-perkara teknikal. Kementerian saya mengukur dari segi perkara-perkara kewangan. Jadi kerajaan negeri Kelantan bentangkan. Dia bentangkan, ini yang kami nak. Dia tunjukkan, untuk kita selesaikan masalah air di Kelantan ini, kita perlukan loji rawatan air tambahan. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ini berapa kapasiti dia, berapa kapasiti dia. Baik, kita perlukan untuk tukar semua ni, berapa. Jadi jumlah dia ialah 8 bilion ringgit. Hak dia dah ulang tu, 8 bilion, kerajaan persekutuan tak berbagi 8 bilion.
8 bilion ni banyak, bukannya sikit. Jadi yalah, kita nak bantu, tapi kita nak pastikanlah belanja itu betul-betul bagus dan belanja itu betul-betul menyelesaikan masalah. Saya duk tunggu ni dalam mesyuarat, bilik mesyuarat besar ni, ada bila orang nak tanya ni, sebab saya tunggu, saya tengok bila dia bentangkan berapa kemudahan air baru yang diperlukan, dia mestilah bandingkan dengan permintaan air lah. Jadi dia tunjukkan penggunaan dan permintaan kepada bekalan air ialah sekitar 600 juta liter sehari macam tu. Seingat saya lah. Dia masalah kertas kabinet ni, dia bentang dia ambil balik. Jadi kena ingat betul-betul. Dia bukan bentang suruh balik rumah. Semua rahsia yang perlu dibincang kat situ kan. Jadi keperluan bekalan air di Kelantan ialah seingat saya sekitar 600 juta sehari. Bila saya masuk dan kerajaan perpaduan ini ambil alih bulan Disember yang lepas, antara perkara pertama yang kami buat, kita luluskan peruntukan untuk membina satu lagi loji air yang besar di Machang. Jadi dengan peruntukan yang telah diluluskan ini, kapasiti sekarang ini di negeri Kelantan ialah sekitar 500 juta liter sehari lah, seingat saya lah. Jadi tengok, dia tak banyak beza tau. Kapasiti sedia ada air ni 500 juta sehari, permintaan 600 juta sehari. Dia beza banyak tu je kan. Tapi bila dia minta, setiap satu tu tambah, yang loji rawatan air pertama tambah lagi 100 lebih juta liter sehari. Kedua, ketiga, keempat, kelima, tambah 5. Dia nak minta Kerajaan Persekutuan bina sehingga bekalan air ni sampai tak silap saya 1,500 juta liter sehari. Maksudnya 2 kali ganda daripada yang diperlukan. Itu yang jadi 8 bilion. Itu yang saya tanya, saya macam biasalah dalam mesyuarat ke, dekat bilik darjah dulu ke, kalau saya tak faham saya angkat tangan. Saya tanya angkat tangan, kalau bekalan yang diperlukan hanya 600 juta liter sehari, bukankah tambah satu saja lagi loji rawatan air itu cukup lah? Ni yang minta sampai 5 sampai 8 bilion ni kenapa? Saya masa tu ingat, mungkin saya tanya soalan bodoh lah. Mungkin kerajaan negeri ada jawapan-jawapan yang telah dipikirkan lama. Lagipun dia dah 33 tahun meminta ni. Saya ingat dia dah tahu semua selok-belok cerita air ni. Dia jawab, oh kita minta je. Kita minta je. Maksudnya dia kata kita bubuh je. Kalau bagi baguslah. Maksudnya, soal wang rakyat bilion-bilion ni bagi kerajaan ni, parti-parti yang ada ni, bila dia pergi ke persekutuan, dia soal kita minta je lah berapa banyak pun. Kalau boleh, bagus lagi. Mana boleh macam tu saudara-saudari. Sebab setiap satu sen, kalau kita letak di Kelantan, maksudnya kita ambil 1 sen daripada orang lain yang juga layak menerima. Itu sebenarnya disiplin saya dalam mengagihkan wang. Jadi sebenarnya sebab itu saya cerita panjang lebar ni atas 2 perkara. Pertama, sebenarnya air Kelantan ni boleh diselesaikan lama dah pun kalau pengurusan baik. Sebenarnya tak timbul cerita bilion-bilion tak ada duit ini. Memang kerajaan negeri, kerajaan persekutuan bagi peruntukan. Kalaupun tak cukup sepenuhnya, tapi tak adalah sampai keadaan dia seperti yang ada sekarang. Orang duk buat lawak kata, siapa nak Starbucks percuma sila ke Kelantan. Tak timbul lah benda tu. Sepatutnya dengan yang dah ada tu sebenarnya bekalan air di Kelantan ni sepatutnya jauh lebih baik daripada yang ada sekarang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, saudari-saudari, maknanya kalau kita bagi berapa banyak pun, 1 bilion lagi ke, 2 bilion lagi ke, 3 bilion lagi ke, kalau tidak diubah cara mengurus, sampai bila-bila tak selesai masalah tu. Sebabnya ialah kerana di Kelantan PAS merasakan oleh kerana orang Kelantan ini sanggup hidup susah asalkan kerajaan dia tu kerajaan PAS, sebab tu dia tak takut. Sebab tu dia rasa tak apa.
Berbanding dengan negeri-negeri lain, kalau ada masalah sikit, kerajaan kena tukar. Kelantan tak apa, 33 tahun dah pun kita. Macam ni Amal tanya, ni mu nak tukar parti lain, ni mu nak undi siapa? Mana ada parti lain lagi kat Kelantan ni, ada PAH je lah. Sebab itu saudara-saudari ni, yang terutama yang muda-muda ni, fungsi dan peranan saudara-saudari adalah cukup penting. Kerana mana-mana parti pun, kalau dia telah lama mentadbir, lama-lama dia jadi macam itulah. Dia tak ada dah rasa bertanggungjawab bahawa dia ada amanah untuk selesaikan masalah. Sebab itu, selepas mesyuarat yang pertama di peringkat tertinggi, dia datang mesyuarat kedua dengan kementerian saya. Memang dia tak suka. Sebab dia minta okey lah, tak dapat 8 bilion. 1.5 pun tak apa. Kita pun kata okey, 1.5 boleh dipertimbang. Tapi dia tak bolehlah bagi duit buta-buta. Mana boleh bagi duit buta-buta? Sebab kalau bagi duit buta-buta, ikut suka dia nak buat apa lah. Bila ikut suka dia nak buat apa, masalah tu tak selesai. Sebab di antara, contohnya, yang dulu-dulu, yang dia ambil pinjaman semua dulu tu, dia tak boleh bayar pun. Dia minta kerajaan persekutuan sekarang, maafkan hutang 250 juta. Daripada saya maafkan hutang, PM maafkan hutang kepada kerajaan negeri, baik kita bagi duit percuma kepada rakyat Kelantan, 250 juta. Apa? Paling kurang dia pergi terus kepada rakyat, ini masuk duit dia, kod lah, lepas ni tambah bercedih lagi. Jadi orang marah lah, saya kata tadi betul lah. Kita berhutang duit orang, kita janji nak bayar, kita janji kita akan buat semua ni dengan baik. Lepas tu projek dah ke mana, air dah ke mana, baik dah ke mana, dengan alasan bahawa ini politik dan kerajaan negeri Kelantan dianaktirikan sehingga kebajikan orang Kelantan tidak dijaga, maka kerajaan negeri, kerajaan persekutuan untuk tunjukkan husnuzan, bersangka baik, sila batalkan 250 juta. Tak boleh lah macam tu. Esok semua negeri minta suruh batal. Hak tu minta 200 juta batal. Hak ni minta 400 juta. Masa itu jugalah ada masalah, semua maki kerajaan persekutuan. Paling teruk kena maki saya lah. Ayam naik pun aku kena, opiat pun aku kena. Mana nak cari duit? Sebab itu saya kata tak ada masalah 1.5 bilion. Tapi kita kena pastikan pentadbir yang diberi duit itu benar-benar menguruskan wang itu dengan baik. Dan macam mana kita nak bagi dia urus wang itu dengan baik, dia kena ada perjanjian lah. Kalau negeri lain, contohnya, untuk bina loji rawatan air yang baru, mengikut akta dan mengikut perjanjian, kerajaan persekutuan ambil hutang. Kita bukan ada duit pun. Di kerajaan persekutuan tu kita kena berhutang. Kita kena ambil hutang daripada bank lah. Cuma kerajaan persekutuan ambil hutang ni interest dia rendah sikit lah. Tak adalah tinggi sangat. Kita ambil hutang. Kemudian kita bagi kepada Perbadanan Aset Air Negara. Kemudian akan bina. Kemudian kerajaan negeri sewa tiap-tiap tahun. Tapi kena bayar lah. Tak boleh lah percuma. Kalaupun ada yang dalam bentuk grant terus, kita kena pastikan wang itu ditadbir mengikut tata kelola yang baik. Tak bolehlah dapat ke dia masuk dalam akaun dia, ikut suka dia nak lantik siapa. Ikut suka kontraktor mana. Sebab kita dah melalui ini berpuluh-puluh tahun. Sebab itu saudara-saudari, saya sebut semua ini supaya pengundi-pengundi kali ini boleh buka mata. Bahawa bila kita berkempen, kita tidak bersetuju dengan PAS, bukan sebab kita ni tak Islam, saudara-saudari. Bukan sebab kami tak Melayu. Ni orang Kelantan. Saya 3 suku Kelantan, 1 suku Terengganu. Kami orang Melayu, orang Pantai Timur biasa. Beza dia ialah, walaupun kami tak pakai kopiah, walaupun kami tak pakai serban, tak pakai jubah, tapi saya takut dalam kubur. Memang betul. Kita yang jadi ahli politik ni lama mana kau nak jadi ahli politik pun kena bersara. Bila bersara, kalau boleh 10-15 tahun sebelum mati, duduk dekat masjid, bersedia untuk masuk kubur. Saya tak nak hidup susah payah, ada kerjaya yang baik, hanya kerana 1-2 penggal kamu jadi menteri,
nanti kamu dalam kubur payah nak jawab. Itu saja beza dia. Dan yang saya minta ialah supaya tak kisahlah kalau PAS menang lagi pun, tapi kalau dapat peruntukan tu buat betul-betul. Kerana akhirnya yang jadi mangsa ialah rakyat terbanyak. Dan di Kelantan ini memang sudah berpuluh tahun Kelantan kekal nombor bong. Dari segi ekonomi ni nombor bong sepanjang masa. Jadi sebab itu saudara-saudari, saya datang banyak kali lagi lah, bukan kali ni je. Kita tengok ada perubahan daripada sikap dan penumaan rakyat. Saya tak kata siapa menang, siapa kalah. Menang kalah itu Allah dah tetap semua dah. Kalau menang pun ada baik, ada ujian dia. Kalau kalah pun ada ujian dia, ada hikmah dia. Yang itu semua dah ditetapkan. Tapi tugas kami supaya dalam pilihan raya negeri kali ini, kita nak buka peluang dan buka mata kepada pengundi-pengundi di Kelantan bahawa ini bukan lagi soal emosi. Ini bukan soal Islam lawan bukan Islam. Ini bukan soal orang-orang pantai barat ini datang nak menjajah Kelantan. Tak ada. Ini soal macam mana kita cari jalan yang terbaik untuk kita baiki keadaan rakyat di Kelantan. Kerana kita semua ni darah daging belaka ni, waris belaka ni. Dan kita tak boleh, macam saya pun, sampai bila kita tengok kepada pelan kemajuan negara, Kelantan terus terkebelakang. Sampai bila nak macam tu? Dan untuk itu berlaku, pilihan raya kali ini mestilah tertumpu kepada soal pentadbiran. Soal amanah, soal kecekapan, bukan soal emosi. Kalau PAS nak menang, mestilah menang atas dasar bagaimana kamu akan mentadbir lebih baik supaya keadaan-keadaan yang berlaku dulu tu tak berulang. Kalau kami nak menang atas dasar rakyat Kelantan yakin kalau bagi peluang kepada kerajaan perpaduan, kita boleh membaiki dan menyelesaikan masalah-masalah yang berdekad-dekad ni tak habis di Kelantan. Sebab saya tahu orang Kelantan adalah antara orang yang paling cerdik dalam Malaysia. Semua orang tahu. Semua juga orang tahu bahawa orang Kelantan adalah orang berdagang antara yang paling pandai berniaga di Malaysia. Sebab itu, Kelantan ada potensi yang besar. Tapi potensi itu mestilah bermula daripada pentadbiran negeri juga yang ada rancangan, yang ada kemahiran, yang mampu mentadbir negeri ini untuk mewujudkan laba politik. Kalau tidak, bayangkan begitu mudahnya untuk jadi kerajaan negeri. Hasil tak banyak. Kerajaan persekutuan bubuhlah pelaburan banyak mana pun, berbilion macam mana pun, oleh kerana tidak disambut dengan rancangan yang baik di peringkat kerajaan negeri dan setempat. Pelaburan infrastruktur itu tak ada kesan berganda untuk mewujudkan peluang ekonomi. Orang kekal miskin. Tak sama macam negeri-negeri lain. Bila orang kekal miskin, maka kerajaan negeri tak ada hasil. Dia tak boleh kutip hasil. Bila dia tak boleh kutip hasil, akhirnya dia akan minta bantuan kerajaan persekutuan. Dia minta grant, dia minta pinjaman, dia minta wang. Bila kita bagi, kita kena bagi dengan cara yang adil dengan negeri lain, tapi kita tahu akhirnya dia memang tak boleh bayar ni. Jadi kalau kita teruskan perkara ini, sampai bila-bila lah jadi macam ini. Kerana kerajaan negeri tahu, aku tak takbir baik pun, pertumbuhan ekonomi negeri tak baik pun, orang kekal miskin, tak ada peluang pekerjaan, tak ada masalah. Kerana bila ada je, tak ada wang, kita boleh politikkan semua ini. Kerajaan persekutuan anak tirikan kerajaan negeri, kerajaan persekutuan pun akhirnya bagilah duit. Sampai bila saudara-saudari nak jadi macam ini? Jadi insya-Allah ini baru mukaddimah. Itu baru buku lali, belum lutut lagi tu. InsyaAllah saya akan datang ada 2-3 pusingan lagi di Kelantan. Saya mendoakan ya. Situasi dia sekarang menunjukkan bahawa di antara 6 negeri yang akan masuk pilihan raya ini, pengundi-pengundi yang paling tidak puas hati dengan kerajaan negeri adalah pengundi Kelantan.
Hanya di Kelantan yang pengundi dia majoriti, maksudnya 43% berpuas hati dengan prestasi kerajaan negeri, 57% tak berpuas hati. Jadi kita tahu sebenarnya ada masalah. Rakyat boleh nampak semua ini. Cuma kita tak tahu sama ada rasa tak puas hati itu akan menjadi penentu cara mereka mengundi. Kerana ada faktor emosi, ada faktor sentimental dan sebagainya. Jadi saya dengan keadaan sekarang ini, bagi saya pilihan raya kali ini matlamat saya satu saja. Kami nak mulakan proses mencambahkan kesedaran itu. Supaya lebih ramai pengundi-pengundi di Kelantan buat azam bahawa sampai bila kita nak jadi macam ini ni. Kalau pun nak kekalkan kerajaan PAS atas sebab dia lebih Islam, maka menjadi tanggungjawab pengundi-pengundi memastikan pembangkang itu kuat supaya dia tak boleh buat yang macam dulu-dulu. Bagi peruntukan tak tahu ke mana, bagi peruntukan ambil uang tiba-tiba beli Mercedes, supaya tak jadilah macam tu saudara-saudari. Yang itu yang saya yakin sebenarnya kita ada peluang yang baik dalam pilihan raya negeri kali ini. Bukan soal siapa menang, siapa kalah, tapi soal memulakan proses pembaharuan di negeri Kelantan supaya kita dapat berikan yang terbaik kepada rakyat Kelantan dan rakyat Kelantan pula boleh capai potensi ekonomi yang rakyat Kelantan ada selama ini. Jadi dengan doa tadi, nasib baik saya tak tercekik peluk kuning masa tengah bagi ceramah. Saya doakan saudara-saudari diberi pencerahan, hati terbuka, maklumkan kepada yang lain. Kita ada tempoh 4 minggu. InsyaAllah 4 minggu ini kita manfaatkan supaya bila masuk mengundi 12 Ogos nanti, adik kakak, pakcik makcik semua buang undi itu dengan hati yang jelas bahawa saya buang undi ini adalah untuk masa depan. Sebab macam saudara-saudari, adik kakak, pakcik makcik semua mewarisi masalah-masalah lama. Air tak selesai, peluang pekerjaan, kemiskinan adalah menjadi tanggungjawab saudara-saudari dan kami dan kita semua untuk tidak mewariskan perkara ini kepada yang muda-muda lepas kita. InsyaAllah, kalau kita berjaya buat begitu dan keputusan undi kita itu dengan hati dan niat yang jelas, InsyaAllah kita dapat pahala. Dan insya-Allah saya yakin akan berlaku, kalaupun tak besar, perubahan yang signifikan, yang impaknya besar kepada rakyat negeri Kelantan untuk tahun-tahun yang akan datang. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya doakan yang terbaik. Saya sudahi dengan doa kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.